Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun syurga dan neraka maka telik olehmu pada keduanya. Dua ayat daripada kitabullah. Pertamanya firman Allah Ta'ala, wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Adapun pembahasan mengenai syurga dan neraka, maka lihatlah pada ayat yang didatangkan ini, maksudnya dan diminumkan mereka itu, Tuhan mereka itu akan minuman yang suci, bahawasanya adalah ini bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang yang mendapat nikmat di dalam syurga. Maka beruntunglah sesiapa yang dapat masuk dalam syurga dan akan diberi nikmat yang tidak putus-putus, yang terdiri daripada makanan, minuman dan sebagainya. Maka dikatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Ta'ala akan memberi minum kepada mereka minuman yang suci. Maka di dalam syurga ada air yang kita minum, di antaranya air arok. Arok ada di dalam syurga, tetapi ia tidak memudaratkan sebagaimana arok yang ada di atas muka dunia. Jadi ada air arok, ada air susu, susu pun ada, dan dia punya lazatnya tidak sama dengan apa yang ada di atas dunia. Jadi dikatakan bahawa air ini Allah Ta'ala akan beri minum kepada ahli-ahli syurga dengan nikmat air yang suci, bersih. Dan dikatakan bahawa ini adalah sebab balasan, ini bagi kamu balasan yang telah yang kamu kerjakan dahulu. Maknanya dengan sebab kamu beramal dengan amal yang saleh di atas ke dunia, lalu Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada dia dengan nikmat yang begitu banyak. Dan kamu dahulu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ataupun kamu dahulu adalah orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak, orang yang beramal dengan amal soleh, Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik, kerana perbuatan baiknya beramal dengan amal yang soleh. Hanya kena ketahui bahawa seseorang itu masuk di dalam syurga bukan kerana amalnya, tetapi kerana rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dengan sebab dia ini ahli ibadat, dengan sebab dia mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia dimasukkan di dalam syurga. Dan orang yang masuk dalam syurga ini benar-benar orang yang terpilih oleh Allah. Jadi orang yang ahli syurga ini adalah terdiri daripada para nabi-nabi. Mereka adalah ahli syurga, mereka itu terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak layak menjadi nabi, dan kita bukan di kalangan nabi, maka tak layak nak masuk syurga. Maka golongan yang kedua masuk syurga adalah golongan siddiqin, orang yang membenarkan nabi, orang yang mengamalkan segala sunnah nabi. Kalau nak menjadi orang yang siddiqin, orang yang menghidupkan sunnah nabi, mengamalkan sunnah nabi, orang yang sentiasa benar dalam percakapannya dan perbuatannya, maka penghulu bagi golongan siddiqin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah orang yang bercakap benar, orang yang benar, dan orang yang membenarkan Nabi. Dan dia adalah orang yang mengikuti segala sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun bukan daripada golongan siddiqin, pun tidak layak juga masuk dalam syurga. Maka golongan yang ketiga pula, golongan syuhada, yakni orang yang berjuang bermati-matian untuk agama Allah Ta'ala, lalu dia mati kerana mempertahankan agama Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa orang yang mati syahid ini pada jalan Allah Ta'ala adalah syahid dunia akhirat.
Kerana syahid sudah kita maklum ada 3, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Yakni yang semata-mata berperang kerana agama Allah dan dia mati di medan perang. Kalau dia tak mati medan perang, dia kena tikam balik rumah. Perang sudah habis dah, lalu dia wafat di rumah, maka dia tidak termasuk dalam syahid dunia akhirat. Khalid Al-Walid, dia ini berperang sehingga penuh tubuhnya dengan luka, tapi dia mati di rumahnya di atas katil sahaja, walaupun dia bercita-cita nak mati syahid. Maka orang yang mati syahid ini dia adalah ahli syurga. Adakah kita ini golongan mati syahid? Rasa tidak layak juga. Maka tidak layak juga masuk dalam syurga. Kalau terpilih, alhamdulillah lah. Kalau mati syahid, maknanya maka orang yang boleh masuk syurga adalah orang mati syahid. Rasanya agak jauh lagi pada kita, maka kita tidak layak juga masuk dalam syurga. Jadi di mana kita nak berbangga? Jangan kita merasa bahawa kita ini sudah selamat, ataupun kita merasakan bahawa kita ini tidak ada apa-apa kesusahan. Adakah kita ini sudah layak masuk dalam syurga untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala? Maka bila kita renung balik, fikir balik, belum lagi layak. Dan orang yang masuk dalam syurga itu adalah terdiri daripada syuhada, orang yang mati syahid pada jalan Allah. Maka Nabi pun tidak, Siddiqin pun tidak, syuhada pun tidak. Yang mana tiga-tiga ini golongan ahli syurga, dan kita tidak termasuk tiga-tiga ini. Maknanya jadi jauh sekali. Hanya yang ketiga itu syuhada, boleh jadi ada peluang. Kalau ada peluang. Yang pertama, para Nabi dengan Siddiqin amat jauh sekali. Hanya golongan yang keempat adalah orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Orang saleh yakni orang yang mengamalkan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan orang saleh juga, orang salihin ini adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang hatinya sentiasa takut kepada Allah. Dan orang saleh juga adalah orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang layak masuk dalam syurga. Jadi adakah kita ini sudah termasuk di kalangan orang yang ikhlas? Adakah kita ini sudah termasuk di kalangan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Kalau benar-benar bertakwa, kalau benar-benar ikhlas, melayakkan dia masuk dalam syurga dengan rahmat Allah. Maka dalam keadaan macam itu, kita ini ada peluang satu, yakni menjadikan diri kita orang yang solehin, orang yang soleh. Maka dengan kesalehan itulah yang menyebabkan kita dapat rahmat. Tapi bila kita renung diri kita, rasa-rasa jauh lagi untuk menjadi orang yang soleh, maka kita ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Baiki diri kita dengan memperbanyakkan bertaubat kepada Allah, dan juga cuba mengelokkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang seterusnya, orang ahli syurga ini adalah anak-anak kecil yang mati sebelum daripada balik. Sebelum daripada balik mereka itu ahli syurga. Kita memang tak boleh dah maknanya. Dan begitu juga anak-anak kecil di kalangan orang-orang kafir, anak orang kafir yang mati belum balik pun masuk syurga juga. Dan di kalangan orang-orang yang hilang akal seperti orang-orang gila itu, mereka juga ahli syurga. Maka syurga akan diberi kepada orang yang beriman dengan amal soleh, dengan nikmat yang begitu banyak. Bukan saja minuman, bahkan makanan pun begitu juga. Disebut di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi razaqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berita gembiralah bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Bagi mereka itu syurga yang di bawahnya mengalir air-air sungai. Dan Allah Ta'ala akan memberi kepada mereka makanan, diberi daripada mereka buah-buahan.
Yang mana sebelum daripada ini mereka telah dapat buah-buahan itu. Dan apabila mereka makan, mereka dapati bahawa rasanya amat berbeza kali. Fa'utubihi mutasyabiha. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang suci. Kalau lelaki ada permaisurinya, ada bidadarinya. Kalau perempuan ada apa? Maknanya ada juga. Jadi nak beritahu akan diberi pasangan-pasangan dia. Azwajun mutahharah. Walaupun azwaj itu dipanggil isteri-isteri yang suci, ataupun kita sebut pasangan-pasangan yang suci yang duduk dalam syurga, dan mereka itu kekal buat selama-lamanya. Maka syurga adalah kekal buat selama-lamanya. Maka beruntunglah bagi orang yang masuk di dalam syurga. Semakin hari semakin nikmat, dan syurga tidak puas-puas duduk di dalamnya. Dan nikmatnya akan sentiasa bertambah. Maka beruntunglah bagi orang yang dapat masuk di dalam syurga. Para sahabat, mereka takut. Mereka banyak menggambarkan mereka itu ahli neraka daripada menggambarkan diri mereka itu ahli syurga. Mereka banyak merasakan dia ini tidak layak masuk di dalam syurga, bahkan dia ini tempatnya adalah neraka. Ini kebanyakan orang-orang saleh dan juga para sahabat. Sebab itu para sahabat mereka banyak menangis, sedangkan mereka banyak ibadat. Dan ada sahabat yang diceritakan tentang syurga, dia tidak gembira mana, kerana dia tak merasakan bahawa dia ada syurga, kerana lantaran takutnya, dan dia merasa dia banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada orang datang, sahabat Nabi datang, dia kata, ya Rasulullah, untungnya kalau Allah Ta'ala ni ada pengampunan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada kasih sayang Allah, daripada rahmat Allah Ta'ala. Lalu mereka menjadikan diri mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi kita pula terbalik, kadang-kadang merasa diri kita ada syurga, tidak rasa takut akan neraka. Sedangkan amal ibadat kita sedikit. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh dahulu, amal ibadat mereka banyak, tapi mereka merasakan dia itu ahli neraka. Dan mereka itu lebih bimbang tentang neraka daripada menyibukkan diri ataupun menganggap dirinya adalah ahli syurga. Lalu dikatakan bahawa syurga ini akan diberi tempat yang penuh dengan nikmat. Nikmat yang begitu banyak, dan orang yang masuk di dalam syurga tidak akan keluar. Dan tidak ada manusia yang ingin keluar daripada syurga apabila dia dapat masuk di dalam syurga. Dan nikmat yang terbesar di dalam syurga adalah melihat zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tajallikan. Apa nak terjemah tajalli? Allah Ta'ala akan selahkan zat Allah Ta'ala, mentajallikan zat Allah. Maka apabila ahli syurga itu mendapat nikmat syurga, bila melihat zat Allah, maka terlupa segala nikmat syurga yang lain. Maknanya nikmat yang besar adalah nikmat melihat zat Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang boleh masuk di dalam syurga. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya masuk di dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala berjanji bahawa sesiapa yang ada iman walaupun seberat zarah di dalam kalangan umat Muhammad, maknanya dia ada iman walaupun seberat zarah, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Walaupun terlebih dahulu dia mungkin diazab, diseksa, dibakar segala dosa-dosanya. Kerana syurga ini tempat yang suci, tempat yang bersih. Maka hendaklah dibuang segala kotoran-kotorannya dengan dibakar terlebih dahulu. Umpama karat. Karat ini nanti dibakar dulu, hilang karat nanti, jadilah bersih yang kulit. Maka begitulah gambarannya orang-orang yang melakukan dosa maksiat akan dibakar dahulu dosa-dosa dia, lalulah lepas dibakar, lalu dimasukkan ia di dalam syurga Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu para sahabat dia memikirkan, yang pertama dia memikirkan bahawa dia ni orang beriman ke tidak beriman. Dia fikirkan dia ini ahli syurga ke ahli neraka. Dah dia banyak mikir dia ni mungkin jadi ahli neraka.
Yang kedua, dia memikirkan dia beriman ataupun tidak beriman. Kalau ada iman, ada harapan juga masuk syurga. Tapi yang dibimbang lagi, takut tidak ada iman. Kita pula hari ini terlalu rasa ringan, merasakan bahawa seolah-olah kita ini, iman ini tidak berpisah daripada kita. Sedangkan jaga-jaga iman boleh berpisah daripada hati seseorang tadi. Walaupun dia ini hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Lalulah orang-orang yang soleh dahulu, mereka takut di dalam hatinya tercabut iman. Lebih-lebih lagi ketika sakarat maut ataupun ketika hampir nak mati, maka seseorang itu boleh tercabut imannya. Apabila sahaja dia ini tidak menjaga iman ataupun dia tidak memelihara imannya semasa dia hidup ataupun semasa dia sihat dahulu. Maka jagalah iman kita, buatlah amal ibadah dan banyakkanlah meminta ampun di atas kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu dikatakan bahawa ayat yang kedua dan firman hikayat yang lain, firman Allah Ta'ala yang lain menceritakan, Rabbana akhrijna minha wa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, yakni daripada neraka. Orang-orang yang masuk dalam neraka, dia ini akan minta keluar daripada neraka lantaran tidak tahan dengan kesakitan api neraka. Dan kepanasan api neraka ini sudah kita bicara dahulu. Api dunia yang ada hari ini adalah diambil daripada percikan api neraka. Percikan yang kecil, bukan percikan yang besar. Kalau kita nak gambarkan begini, kalau anak-anak kecil kita, budak-budak kecil kita, masa malam raya sebagai contoh, dia main bunga api. Jadi ada bunga api tu ada percikan. Jadi kadang-kadang kita letak jari kita ni untuk kena percikan tu tak sakit. Jangan pegang hot besi yang panas tu tak sakit. Percikan tadi tidak sakit. Jadi percikan api neraka yang kecil itu pun kalau diletakkan, ambil betul-betul percikan itu diletakkan di atas gunung ganam, habis hancur gunung ganam. Itu percikan yang paling kecil daripada api neraka. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam ingin memasak, Nabi Adam minta api, dia tak tahu. Sebab dia duduk dalam syurga, dia tak tahu api neraka macam mana. Lalu dia minta api itu sebesar buah kurma. Boleh jadi kalau kita ada letter, kita buka sesuatulah. Maknanya katanya Allah Ta'ala kepada malaikat beritahu kepada Nabi Adam, kalaulah api neraka sebesar buah kurma itu jatuh di atas muka bumi, maka hancur 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Maknanya itu sebesar buah kurma. Maknanya sudah hancur 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan api neraka ini 1000 tahun dibakar. Bakar. Mana jadi warna merah, lepas tu bakar lagi, lepas tu warna apa? Warna hitam. Putih, lepas tu warna hitam. Dia bakar sampai 3000 tahun dibakar. Dan api neraka itu sangat panas. Sehingga kan bayangkanlah hanya sebesar buah kurma akan hancur 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan separuh dia pun gitu akan hancur 7 lapis bumi. Dan kalau gitu percikan akan hancur segala gunung ganam. Jadi daripada percikan itulah direndamnya dengan beberapa lautan agar kepanasan itu berkurang. Itu percikan tadi. Maknanya nak beri kepada Nabi Adam tak boleh beri lagi. Dia letakkan beberapa gunung. Sehinggalah menjadi semakin kurang panas, barulah jatuh di atas muka bumi. Hari ini walau bagaimana kuat orang tadi, gagah macam mana, tidak ada orang tahan api. Tidak ada orang tahan dengan apinya. Kalau dia kuat macam mana, tubuh dia kuat macam mana, dia letak jari dia dekat api, maka akan binasa juga jari ini, akan merasa kesakitan. Itu baru api di atas muka dunia. Lalu dikatakan bahawa bila saja diazabkan di dalam neraka, dia akan merasa azab yang bersangatan. Dan azab di dalam api neraka ini dia pelbagai. Bukan hanya sekadar bakar saja, tidak.
Ada yang diletakkan binatang yang berbisa, macam binatang yang berbisa, umpama ular di dalam neraka ataupun jengking, kalajengking dan sebagainya, maka dia akan memakan segala tubuh-tubuhnya hinggalah jadi kembali. Ada yang azab dihantukkan kepalanya di baku, kemudian sampai berdarah, sampai hancur tubuhnya kembali balik. Ada yang disiek ataupun dipotong, dia punya kulit, daging dan sebagainya sampai hancur, lepas tu jadi balik. Itulah yang dikatakan wala hayatan wala mautan, tidak hidup tidak mati. Apa makna tidak hidup tidak mati? Tidak hidup maknanya tidak merasa aman walau satu saat pun, tidak merasa rehat walau satu saat. Wala mautan, tidak mati, tidaklah merasa hilang sakit walau satu saat pun. Kalau kita duduk di atas muka dunia, kesakitannya amat sangat, dia pensan habis kita kejap. Pensan sekejap, sedar baru sakit kembali. Tetapi di dalam neraka dia tidak ada macam itu. Dia akan merasa kesakitan. Bagi orang-orang yang kafir, dia akan mohon kepada Allah melalui malaikat agar diringankan azab. Lalu malaikat akan mengadu kepada Allah, kata Allah tambahkan azabnya. Lalu ditambahkan lagi ayat azabnya. Jadi begitu dahsyatnya orang yang duduk di dalam neraka Allah Ta'ala. Dan kita minta jauh dengan Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya kita tidak tahan, tidak akan mampu menanggung azab api neraka. Maknanya hanya kita ini adalah golongan yang kalah dengan nafsu, kadang-kadang terikut dengan nafsu. Namun demikian kita mohon kepada Allah agar dijauhkan kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa ketika masuk, keluarkanlah kami daripadanya, yakni daripada neraka. Minta supaya Allah Ta'ala keluarkan. Maka jika kembali kami, yakni kembali kami kepada dunia, maka bahawasanya kami orang yang zalimun, kami ni orang yang zalim, mengaku jahatlah kamu padanya, dan jangan kamu berkata-kata. Lalu dikatakan bahawa keluarkanlah kami daripada neraka. Dan dia pun mengaku bahawa dia ini adalah orang yang zalim. Lalu Allah Ta'ala kata, diamlah kamu. Ibaratnya kata, diamlah kamu, jangan kamu bercakap. Hari ini tak ada permintaan. Tidak ada permintaan. Nak amal, nak meminta balik, kembali atau ke dunia pun tidak ada, tidak dapat dikembalikan. Dan ketika itu tidak dapat tidak dapat lagi dilakukan amal untuk memperbaiki dahulu, tidak ada, hanya di atas muka dunia sahaja. Maka ketika itu para malaikat akan mengazabnya. Lalu dikata wala tukallimu, diam kamu, jangan bercakap, kerana hari ini adalah hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan mengazabkan, malaikat-malaikat akan mengazabkan ahli-ahli neraka. Dan duduk di dalam neraka bukan satu hari, 2 hari. Andai kata kalau satu hari pun, ia bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka dunia. Oleh kerana terlalu lama duduk di dalam neraka bagi orang yang beriman kepada Allah, maka mereka merasakan seolah-olah mereka tidak akan keluar daripada neraka. Kerana apa? Kerana terlalu lama duduk dalam neraka itu. Lalu azab demi azab demi azab, yang tidak dapat digambarkan. Maka azab itu melihat kepada dosa. Maka kalau ada orang itu 100 dosa, maka 100 jenis azab. Dalam satu-satu azab itu mengikut banyak mana. Boleh jadi di dalam satu azab itu dia kena azab ini lebih kurang 1000 tahun. Maka 1000 tahun akhirat, dia tidak kira 1000 tahun dunia. Al-fasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun yang kamu bilang itu. Itu kalau kena 1 hari. Kalau 2 hari, 2 hari maknanya. Maka ikut salah satu. Boleh jadi satu penyiasaan dalam azab itu 10 hari. Maka 10 hari, 100 hari, 100 hari, 100 hari akhirat. Itu kalau melibatkan diri dia saja. Tapi kalau melibatkan orang lain, dia juga tanggung di atas orang lain. Ini bahagian kamu sudah habis. Ada seorang lagi yang kerana dia buat dosa, maka kamu kena tanggung juga. Habis orang ni, ini bahagian orang ni sudah habis. Orang lain pula kerana orang ni buat dosa, kerana kamu juga habis.
Jangan main, jangan berbangga-bangga dengan buat maksiat. Jangan berbangga-bangga. Sebab itu dikatakan bahawa Habil dan Qabil, anak Nabi Adam AS, Qabil telah membunuh Habil, maka Qabil ini akan menanggung dosa. Dan setiap nyawa yang mati dibunuh daripada zaman Nabi Adam AS sampai kepada hari ini, sampai kepada hari akhirat, hari kiamat nanti, segala pembunuhan yang dilakukan, maka Qabil akan mendapat dosa atau bahagian. Maknanya, jadi kita ini kalau tunjuk kejahatan, jadi segala kejahatan yang orang buat kita tanggung. Betul, di dalam Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang itu tidak tanggung akan dosa-dosa yang lain. Orang itu tidak tanggung ada dosa-dosa yang lain. Kalau orang itu buat dosa, kita tak boleh tanggung, untuk hak dia, hak kita. Tetapi kalau orang itu buat dosa kerana kita tanggung juga. Kita yang ajar dia buat jahat, kita yang tunjuk jalan dia buat jahat, kita yang memberitahu dia buat jahat, kita yang galakkan dia buat jahat, maka orang itu buat jahat kerana kita, maka kejahatan orang itu pun kita akan dapat dosa. Wal iyazubillah min zalik. Maka jangan menunjuk orang melakukan kejahatan. Hatta kalau kita buat jahat sekalipun, jangan tunjuk orang buat jahat. Kerana di dalam kitab Tauhid, Faridatul Fawaid mengatakan bahawa orang itu wajib mencegah benda yang haram. Kalau dia berzina, dia wajib cegah orang lain, jangan zina. Kalau dia minum arak, dia cegah orang lain jangan minum arak, walaupun dia minum arak. Walaupun dia minum arak, saya kena mencegah benda yang haram ini, dia cegah. Maknanya jangan dia kata, oh saya pun minum arak, kita 2 kali 5 saja, teruskan. Mana itu tidak boleh, kita akan menanggung dosa. Maka ingat, segala perbuatan yang jahat yang kita tunjukkan lalu diikuti oleh orang ramai, maka kita pun akan mendapat dosa. Wal iyazubillahi min zalik. Lalu mereka itu nak keluar minta kepada Allah, Allah Ta'ala kata diam, jangan. Sebab kamu ini ada orang yang jahat, buat kesalahan. Di dalam ayat lain mengatakan wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa yang mengekalkan dia akan dosa besar. Seperti tidak sembahyang, ini orang fasik. Seperti tidak sembahyang dan umpamanya, ada pun orang-orang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat duduknya adalah neraka. Lalu di dalam nerakanya diazab, lalu dia ingin aradu an yakhruju minha, dia ingin keluar. Maka bila dia ingin keluar, maka malaikat akan tarik dia. Maknanya tarik dia masuk dalam neraka. Lalu dikatakan u'idu fiha wa qila lahu, dikembalikan dia pada neraka. Rasalah, dikatakan kepada mereka, zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah azab api neraka yang dahulunya kamu telah mendustakan akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang-orang yang duduk di dalam neraka akan menghadapi penyesalan yang amat sangat, azab yang begitu pedih yang tidak dapat digambarkan. Maka kita masih lagi ada peluang, sebab kita duduk di atas muka dunia. Kita hendaklah memperbaiki amal ibadat kita dan memohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dan diampunkan segala dosa-dosa. Jadi kalau kita nak tahu minta Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita kena mengaku kita banyak dosa. Jangan kita sombong dengan Allah, dan kita kena kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman-Nya, jahatlah kamu padanya dan jangan kamu berkata-kata, katanya Allah, kamu ni orang yang jahat, kamu telah melakukan kesalahan, dan janganlah kamu berkata-kata, jadi diamlah kamu, jangan berkata-kata. Sebab itu dikatakan di dalam ayat lain mengatakan bahawa seandainya kita ini semasa hidup di atas muka dunia ni,
kita memikirkan, kita berfikir, kita mendengar dan kita berfikir, nasib kita tidak akan jadi ahli neraka sa'i. Maknanya kata ahli neraka, oh kalau kita duduk di atas muka dunia dahulu, kita mendengar dan kita memikir. Nasma'u au naqilu, maknanya ma kunna fi ashabis sa'i. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'i. Lau kunna nasma'u, seandainya kita mendengar ataupun kita berfikir. Dengar sekali, kena kita dengar. Nak kilo kita berfikir, ambil iktibar. Ma kunna fi ashabis sa'i, nasai tidaklah kami menjadi ahli neraka sa'i. Lepas pada tu, fa'tarafu bi dzambihim fasuqqan li ashabis sa'i. Maka fa'tarafu bi dzambihim, maknanya mereka itu mengaku, mengiktiraf segala dosa-dosa mereka. Bila dia mengiktiraf, Allah Ta'ala mengatakan fasuqqan li ashabis sa'i. Suhqa ni, kalau ikutkan masuk ni maknanya gandum. Hancurlah kamu, dia kata, dan jadilah kamu ahli neraka sa'i. Wal iyazu billahi min zalik. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita ini termasuk di kalangan orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan bahawasanya mereka itu jadilah anjing ketika itu, menyalak-nyalak di dalam neraka, na'udzubillah. Ra'ufur rahim min azabihil alim. Maka dikatakan ketika Allah Ta'ala kata pada dia dekat negeri akhirat, maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada dia, mengatakan bahawa qala sa'u fiha wa la tukallimun. Kamu dahulu ni orang yang lalai melakukan kejahatan dan kamu jangan bercakap-cakap, diamlah kamu. Ketika itu bertukar orang itu menjadi kepala anjing. Wa'iyazubillahi min zalik. Sebab nanti dekat negeri akhirat, orang akan bangkit nanti dengan pelbagai-bagai rupa. Pelbagai-bagai rupa. Ada yang dibangkit nanti dengan kepala anjing, ada yang dibangkit dengan kepala khinzir, ada yang dibangkit dengan kepala lembu, ada yang dibangkit dengan kepala serigala. Maka demikian akan dibangkit mengikut amal ibadat masing-masing. Maknanya dekat akhirat nanti akan dibangkit mengikut, ada yang dibangkit dalam keadaan menjadi anjing, anjing dan sebagainya, mengikut amalan masing-masing. Sebab itu bagi orang yang kasyaf, orang yang dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang di atas muka dunia dia boleh tengok orang ni kepala anjing, kepala khinzir, orang ni kepala kambing, orang ni kepala serigala, boleh nampak. Orang lain tidak nampak dengan pandangan dia. Maknanya sehingga kan ada seorang itu, dia seorang ulama, dia seorang habib, dia ini kasyaf. Kasyaf, dia ni boleh tengok orang ni kepala ni. Dan bila bangkit nanti, kalau masuk neraka, waliyazubillah, untuk mohon jauh pada Allah, orang yang masuk neraka dia tidak kepala seumpama kepala biasa, dia akan bangkit kepala binatang-binatang, mengikut amalan seumpama amalan binatang yang duduk atas. Ada orang yang suka fikir makan saja, minum saja, harta saja, macam-macam dia fikir itu. Akhirnya dia orang yang tidak memikirkan akhirat, akhirnya dibangkitkan dalam keadaan tidak seumpama biasa. Lalu dalam ayat ini mengatakan ketika mana Allah Ta'ala kata qala sa'u fiha wa la tukallimun. Kamu ini, kata Allah, kamu memang orang yang melakukan kejahatan masa duduk atas muka dunia, wala tukallimun, jangan bercakap apa-apa. Ketika itu menjeritlah orang tadi, terus bertukar kepalanya menjadi kepala anjing. Menjadi kepala anjing. Waliyazubillah, na'udzubillah. Billahi raufir rahimi min azabil alim. Ini kita berlindung dengan Allah yang maha rauf, lembut, Ar-Rahim, penyayang, min azabil alim, daripada azabnya yang amat pedih. Mohon kepada Allah berlindung daripada azabnya yang pedih. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia sentiasa menangis. Menangis kepada Allah Ta'ala kerana memandangkan azab Allah Ta'ala ini amat pedih. Maka bahawasanya segala pekerjaan, segala amal, pekerjaan itu amal, segala amal seperti barang yang dikatakan oleh Yahya ibnu Mu'az al-Razi rahimahullahu ta'ala, tiada kami ketahui apa musibah yang terlebih besar luput jinan. Luput jinan ini luput mendapat syurga.
Musibah yang paling besar, katanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan luput. Musibah yang paling besar adalah dia ini tidak dapat masuk dalam syurga. Luput jinan. Jinan ini syurga, luput maknanya tak dapat syurga. Au masuk nirad. Nirad itu neraka. Sebab itu jangan susah kalau datang ke dunia. Susah datang ke dunia tak sama susah dengan akhirat. Maknanya. Dan jangan terlalu gembira senang di atas ke dunia. Senang di atas ke dunia belum tentu kekal senang dekat lagi akhirat. Tetapi kalau orang itu dia susah dunia, dia senang akhirat, dia untung. Kalau orang itu senang dunia, susah akhirat, dia rugi. Orang yang paling untung adalah orang itu senang dunia, senang akhirat. Maka orang-orang dahulu dia tidak fikir tentang duniawi, dia fikir tentang ukhrawi. Tidak mengapa luput dunia, tidak mengapa, jangan luput akhirat. Sehingga rasa orang habis dia ada amal, amalannya membuat zikir kepada Allah. Satu hari beberapa ribu, boleh jadi 10,000, 15,000 dan sebagainya. Tiba-tiba ditakdirkan Tuhan duitnya hilang beribu-ribu. Walaupun duitnya hilang beribu-ribu, dia cari-cari tak jumpa ataupun orang masuk, tapi dia tak tinggal zikir beribu-ribu tu. Lalu ketika keluarganya susah untuk cari-cari duit, letak ke mana ataupun siapa ambil dan sebagainya, dia lepas cari tak ada, waktu yang biasa dia di surau, dia berzikir, dia tetap berzikir. Lalu anak dia pun pergi dia kata, ayah tak susah pun kita duk cari duit yang lama kita duk simpan kubur-kubur gini. Ayah dia kata mu jangan ganggu dia, janganlah kerana kehilangan dunia, dengan akhirat pun kita hilang juga. Maknanya sebab tu sahabat Nabi dia betul-betul kalau dia dapat tahu ini bahagian akhirat, dia betul-betul. Bila Allah Ta'ala turun ayat dan tanalul birra tidak akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu infak apa yang kamu kasih. Habis sahabat Nabi infak lah tu, kerana nak tukar biar dapat akhirat, biar hilang dunia pun tidak mengapa. Maka ramai sahabat-sahabat Nabi yang habiskan harta pada jalan Allah, yang meninggalkan kampung halaman, yang meninggalkan sanak saudara, yang menghabiskan masa malamnya yang sepatutnya dia tidur tapi dia berjaga malam, yang dia beruzlah, yang setiasa dia biasanya duduk di pasar-pasar tapi duduk menyendiri, habiskan masa dengan Allah Ta'ala semata-mata kerana hatinya sudah akhirat, kerana hati dia memikirkan tentang ganjaran dunia, ganjaran akhirat yang Allah Ta'ala jaminkan kepadanya. Lalu dikatakan bahawa tidak ada musibah yang besar adalah luput syurga. Sebab tu jangan susah hati sangat kalau kita luput. Orang lain dapat 500 wang, kita tak dapat, biarlah. Contohnya, jangan susah hati sangat, tidak ada apa-apa. Benda tu benda yang apa ni? Tipu daya saja sebenarnya. Kita tertipu daya. Jadi ada baunya orang datang. Dia tanya saya nak masuk anak. Masuk anak dia pun tanya, bayar juga macam mana? Saya pun berkata, bayar sini biasalah kita tolong-tolong begitu saja. Tanya-tanya, tidak ada bantuan mana-mana? Oh, takkan ni tidak ada bantuan. Lepas tu cubalah minta begini, menaga gini-gini. Akhir kali saya kata begini benda ni kalau kita cari tak habis-habis, buah-buah dan cukup-cukup kalau cari. Baik saya cari lah. Bila tak cari cukup je. Cukup. Bukan apa, sebab bimbang. Takut nanti kita cari-cari, kita tinggal je. Tinggal kehidupan akhirat. Padahal kalau kita kejar ni pun rasa dorok lagi, rasa lemah lagi. Jadi nak beritahu, dikatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi ini dia fikir, biarlah luput dunia pun dapat. Sehingga ada sahabat nama apa? Mus'ab Ibn Umar. Dia kena halau oleh ibu bapanya. Dulu dia kaya, dulu dia hebat, kena halau. Keluar daripada rumah tak ada benda, selas pinggang. Dulu pakai handphone mahal, tak ada dulu. Maknanya, lepas tu adalah kenderaan, ada buku bank, ada tu, saya reka je tu. Tapi nak beritahu, sahabat Nabi je kaya raya dia tinggal. Dia tinggal, akhirnya mati dalam keadaan miskin. Tetapi dia ada ahli syurga. Maknanya yang kaya umpama Saidina Abu Bakar. Yang kaya umpama Saidina Abu Bakar, dia tolong betul agama Allah.
Seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, dia tolong sungguh agama Allah. Siapa dia mati ada harta tak? Tak ada harta. Hanya dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah boleh dia infakkan tulang dia ke kulit dia ke, ambillah apa-apa pun untuk nak tolong agama Allah, ambillah ya. Nak kabarnya, nak tolongnya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah kita luput benda-benda atau dunia tak apa, pastikan jangan luput akhirat kita. Maka tidak ada musibah yang besar, kata Muaz, Yahya bin Muaz Al-Razi rahimahullah taala, apabila luput syurga masuk neraka, itulah musibah yang paling besar. Adapun jannah, maka jadi sabar daripadanya. Syurga ini kalau kita tengok betul-betul tak sabar dah nak masuk. Syurga ini nikmat yang begitu besar. Kalau dapat melihat akan nikmat syurga. Dan ada neraka, adapun neraka maka tiada sabar atasnya. Neraka pun tidak sabar atas menanggung azab api neraka, tidak tahan. Tidak tahan, maknanya begitu. Syurga pun tidak sabar. Orang yang masuk dalam syurga, tengok syurga pun dia sabar. Ada seorang itu, dia orang yang akhir masuk syurga. Akhir masuk syurga. Lalu bila dimasukkan dalam syurga tadi, maka Allah Ta'ala pun bagi nikmat dia. Dibukalah hijab. Bila dia buka hijab, dia tengok nikmat yang begitu banyak. Masya Allah, malu dia pada Allah. Lalu dia tanya, mana bahagia dia? Sedangkan nikmat tu sudah ada depan mata dia. Lalu dia tanya, mana bahagia dia? Dah kamu ingat ni bahagia siapa? Oh, ini bahagia orang-orang yang hebat ni, mungkin para nabi, orang-orang soleh dan sebagainya. Kata Allah Ta'ala, oh ni hak komang sekali. Dia ingat ke, oh ni hak hebat sekali, oh ni hak komang sekali, hak rendah ni lah untuk kamu. Hak nabi-nabi lebih lagi hebat. Aduh, tak syurga. Maka kalau orang tu boleh masuk syurga, kalau dapat tahu dia tak sabar masuk syurga, dia akan masuk. Tapi hebatnya Nabi SAW, dia adalah orang yang pertama layak masuk syurga, tapi dia adalah orang yang akhir sekali masuk syurga. Dia orang yang layak, orang yang pertama masuk syurga. Dan kenapa dia masuk lewat? Dia lewat tak mana? Dia pergi ke mana dapat masuk lewat? Dia pergi menyelamatkan umat dia. Tak cukup dengan dunia, menyelamatkan umat. Sebelum kita lahir, Nabi dah doa lah kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita wujud lagi datang ke dunia, Nabi sudah doa dah. Maknanya Nabi dah doa dah umat dia. Itu masih hidup Nabi, masa hayat Nabi. Maka lepas wafat Nabi, begitu juga. Bila Nabi dibangkitkan nanti, Nabi akan tolong umatnya. Maknanya bersungguh-sungguh. Lalu dikatakan bahawa dan atas tiap-tiap kelakuan luput naim terlebih mudah daripada merasa nirvana. Maka tiap-tiap kelakuan amal luput naim, mana hilang syurga tadi, terlebih mudah daripada merasa nirvana neraka. Antara masuk syurga dengan masuk neraka mana mudah? Cakap apa? Masuk neraka lah lebih mudah daripada syurga. Syurga payah. Maknanya, maka dikatakan bahawa luput syurga itu dengan masuk neraka itu lebih mudah, maknanya lebih mudah merasa neraka. Jadi dikatakan bahawa sopatina, maka dikatakan bahawa dilingkungi neraka itu bisyahawat. Dilingkungi neraka itu dengan syahwat. Apa makna syahwat? Keinginan nafsu. Jadi dalam kita ni mengikut keinginan nafsu ini mudah masuk dalam neraka. Hufatil jannatu bil makarih. Dilingkungi syurga itu dengan perkara-perkara yang kita benci, benda-benda yang kita tak suka. Syurga ini dilingkungi dengan benda yang kita tak suka. Nak masuk syurga kena banyak ramai, orang lain tidur banyak, kita kena tidur sikit. Orang lain impak sikit, kena impak banyak. Orang lain makan banyak, kita kena puasa banyak. Jadi nak beritahu, memang syurga ini bil makar ni dengan benda-benda yang kita benci.
Benda-benda yang kita benci. Dan kalau diberi pilihan, siapa nak semayang, tamu semayang pun tak apa. Kalau diberi pilihan, saya ramah tak semayang. Ramah tak semayang maknanya. Sebab apa? Sebab dia menempati nafsu. Nafsu. Tapi kalau neraka, bisyahawat. Hubbatina bisyahawat, yakni dilingkungi neraka tadi dengan keinginan. Bila diperlihatkan kepada syurga, lalu dikatakan Allah, kalau begitu ramailah yang akan masuk syurga. Tapi bila ditengok pada neraka dan dilingkungi neraka, Allah, kalau macam itu ramai pula yang masuk neraka. Kerana neraka ini dilingkungi dengan syahwat, keinginan nafsu. Dan lagi pula luput naim terlebih mudah daripada apa? Berlauni. Laun tu bahasa Arab tu. Ke berlawan? Berlawan. Itu berbagai. Laun ni berbagai. Berlawan kesakitan jahil. Maka dikatakan bahawa luput naim. Naim itu syurga terlebih mudah daripada berlawan kesakitan jahil. Jahil ini dengan arti kata neraka. Kemudian pula kenapa pula tu? Tamah besar sekali dan bala yang amat besar-besar, iaitu kekal di dalamnya, yakni di dalam neraka jahil. Kerana jikalau ada pekerjaan atas tiap-tiap kelakuan putus saya adalah pekerjaan mudah, dan tak kala kelakuan, tetapi kelakuan berkekalan selama-lamanya dengan ketiada kesudahan. Jadi dikatakan bahawa neraka ini nak berlawan dengan kesakitan neraka jahil ini, kita tidak akan mampu lawan kerana kesakitan yang amat besar sekali. Besar kesakitan api neraka tadi, dan bukan saja dia sakit asap, tetapi neraka pula kekal. Neraka tidak habis-habis. Sebagaimana syurga itu kekal, maka neraka juga kekal. Maka setiap kali neraka itu wujud, maka neraka itu tidak padam. Tidak akan padam buat selama-lama. Jadi neraka ini memang tugasnya membakar kepada orang-orang yang melakukan dosa. Maka yang masuk neraka yang kekal adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini dia tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lama. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak akan keluar. Hatta dia minta pun dia tidak keluar. Orang yang beriman keluar. Habis masa keluar, dia pun tunggu giliran dia. Habis dibakar-bakar keluar, dia tunggu lagi giliran. Dia bakar-bakar keluar, tunggu lagi giliran dia. Bila dia tunggu giliran dia, tunggu tidak keluar. Lalu dia bertanya kepada Allah, bila pula giliran kami keluar daripada neraka, sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kami. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka, yakni orang-orang kafir, kamu tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Tidak akan keluar. Bukan saja tidak akan keluar, tetapi dia bertambah azab, sebagaimana syurga bertambah nikmat. Kalau syurga itu bertambah nikmat, maka neraka bertambah azab. Maka sekali-kali dia tidak akan keluar daripada neraka. Maka fahamlah dia tidak akan keluar. Lalu dia berkata, qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu berkata orang kafir, ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah macam itu, laitani kuntu turaba, lebih baik ataupun moga-moga kami menjadi tanah kembali. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan ayat laitani. Kalau orang belajar bahasa Arab, laita ini bermakna moga-moga. Satu lagi laita bermakna la'alla. La'alla pun moga-moga. Kalau la'alla ini dia lebih kepada benda yang akan tercapai. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu ini bertakwa. Tapi kalau laita, sesuatu benda yang tidak akan tercapai. Seperti kata laitani syababul yaud. Seumpama dia kata moga-moga muda itu datang kembali. Dah datang kembali. Maknanya
Jadi benda itu tidak tercapai. Maka Allah Taala guna perkara laitani kuntu turaba, moga-moga katanya orang kafir, kuntu turaba, saya jadi tanah kembali. Jadi tanah lah dia, tak jadi tanah. Akan diazab, tidak henti-henti. Buat selama-lamanya maknanya. Dan dia itu kekal. Dan kerana jikalau ada pekerjaan atau tiap-tiap kelakuan putus. Nah, saya adalah pekerjaan itu mudah. Dan tetapi kelakuan berkekalan selama-lamanya dengan tiada kesudahan. Kalau orang itu sudah tahu, kalau betul-betul dia tengok mengenai neraka, akan putus harapan lah dia. Putus harapan dia maknanya jadi putus asa lah. Putus asa lah dia. Dan dikatakan bahawa kelakuan selama-lamanya dengan ketiadaan kesudahan, maka di mana hati yang menanggung yang demikian itu, di mana nafas yang sabar, nafas ni diri yang sabar atas yang demikian itu, maknanya mana hati yang tidak takut untuk menanggung azab. Jangan kita sabar dengan Allah, jangan rasa tidak takut. Abu Jahal dia mempersendakan Nabi. Bila Nabi menceritakan tentang azab api neraka, dia mempersendakan Nabi. Bila Nabi menceritakan tentang buah zakum yang ada dalam neraka, bila makan dia akan lekat, dia rasa sangat pahit, panas dan pahit, dan tak boleh, dia akan azab. Maka boleh dilepaskan itu dengan minum air timur. Minum pula. Maknanya, jadi dalam keadaan azab yang bersangkutan. Maka dia memainkan Nabi. Dia kata Muhammad ni buat takut dia. Cerita dongeng lah asatirul awali. Asatirul ni maknanya cerita-cerita dongeng orang dulu kata. Dia buat berpesan dia Nabi. Nabi tak sabar dengan apa yang mereka perkatakan, sehinggalah Abu Jahal wafat. Bila Abu Jahal wafat, Nabi duduk di hadapan mayatnya. Nabi kata kepada Abu Jahal, rasakanlah dengan apa yang aku kata, yang dulu kamu mempersendakan aku. Abu Jahal mempersendakan Nabi, tapi bila Abu Jahal wafat, mati, Nabi pergi ke dia. Maka Nabi cakap di hadapan mayat yang sudah mati, merasalah dengan apa yang aku kata dahulu. Dulu aku kata mu senda-sendakan. Lalu sahabat Nabi tengok, sahabat Nabi rasa pelik. Ya Rasulullah, kamu cakap dengan orang yang sudah mati, adakah dia mendengar? Nabi kata, ya, dia mendengar, tetapi dia tidak boleh menjawabnya. Sebab itu kalau betul-betul fikir tentang neraka, hati mana yang tidak takut? Kalau tidak takut neraka, tak tahu kerah macam mana hati, wallahu a'lam. Azab yang begitu pedih, dan jiwa mana yang sabar daripada azab api neraka? Tidak ada manusia yang sabar daripada azab api neraka. Dan kerana yang demikian itu, kata Isa alaihissalam menyebut kekal keduanya, syurga dan neraka, memutuskan hati yang takut. Dia kata kalau betul-betul ingat ke syurga neraka ni, memang akan timbul rasa takut. Takut kepada neraka kerana azab yang begitu bersangatan. Dan disebutkan daripada Hasanul Basri bahawasanya akhir keluar daripada neraka seorang laki-laki yang dikatakan Hannad, nama dia. Akhir keluar daripada neraka seorang laki-laki yang namanya adalah Hannad. Jadi Hannad ini orang yang diazab dalam neraka, lalu keluarlah dia. Seksa 1000 tahun di dalam neraka, 1000 tahun. Jadi 1000 tahun ni kadang-kadang menggunakan perkataan 1000 ini menggambarkan banyak, lama. Boleh jadi lebih pada tu. Boleh jadi lebih pada tu. Sebab tu dikatakan al-fasanati mimma ta'udud, 1000 tahun yang akan bertiga, menggambarkan banyak. Boleh jadi 1000 tahun sungguh dan neraka dia keluar. Itu pun 1000 tahun, bukan 1000 tahun dunia, 1000 tahun akhirat. Maka menyeru ia, ya Hanan, ya Hanan, ya Manan, maka menangislah Hasan. Dia menyeru nama Allah, Hanan ya Manan, maka menangislah Hasan, menangis. Maka berkatalah ia, mudah-mudahan adalah aku itu Hanan. Masya Allah, kata Hasan Basri. Mudah-mudahan ya Hanan itu akulah. Maknanya masuk neraka keluar balik. Masuk neraka keluar balik. Maka takjublah mereka itu daripadanya. Takjub tu rasa hairat.
Mereka itu yang orang yang ada di sekeliling Hasan al-Basri, daripada Hasan al-Basri itu hairan sungguh. Kalau boleh tahu langsung masuk neraka. Ini Hanan sudah masuk neraka 1000 tahun. Dia kata Allah kalau jadi macam Hanan pun tak apa dah. Masuk neraka keluar balik. Sampai gitu sekali Hasan al-Basri. Dia takut sangat pada Allah. Maka berkatalah ia sayang kamu. Ia tu Hasan al-Basri, sayang kamu. Sayang kamu, dia kata, ataupun kasihan kamu, tiadakah dikeluarkan akan dia suatu hari. Tengok Hanan tu, yang aku tangguh jadi Hanan tu, katanya Hasan al-Basri, sebab Hanan kan keluar juga daripada neraka. Keluar juga daripada neraka satu hari nanti. Kataku, maka kembali pekerjaan sekaliannya kepada asal yang satu, iaitu perkara yang mematahkan segala belakang dan mengkonyong ucap yang segala muka dan memutuskan segala hati dan menghancurkan akan segala apa tu? Akbar, dan menangis segala mata orang yang obat, dan iaitu takut tanggalkan makrifat. Maka inilah sehingga yang kesudahan takut orang yang takut, dan menangis atasnya segala mata orang yang menangis. Maknanya dikatakan bahawa katanya Hasan al-Basri inilah sebab dia takut tu, sebab satu hari nanti kata dia nak jadi macam Hanan pun wujud dah, sebab satu hari nanti Hanan pun masuk dalam syurga, keluar juga. Tapi yang menyebabkan orang takut, jadi orang jadi pucat muka, hati pun jadi resah, jadi takut, menangis siang malam bukan kerana apa? Dia tidak fikir dah dia masuk neraka, tidak. Dia fikir kalau dia fikir dia ada iman ke tak ada iman. Takut dicabut makrifat kepada Allah Ta'ala sehingga tak ada iman. Maka kalau tak ada iman, masuk neraka tak keluar. Tidak keluar. Jadi dia takut. Kalau dia ada iman pun mati. Dia tak fikir dah amal dia banyak-banyak tu. Dia fikir kalau mati ada iman pun wujud dah. Kerana kalau mati ada iman pun masuk balik dalam surga. Itu pun Hanan tu dia cakap, untuk Hanan tu mungkin orang yang pendek azabnya tak lama, 1000 tahun saja. Takut dia ni takut lebih lagi. Jadi dia kata kalau boleh jadi macam Hanan pun wujud. Dan yang palingnya bimbang sekali, Hanan ni pun mati dalam keadaan beriman. Dia ni tak mati lagi. Dia belum tentu lagi mati dalam keadaan beriman. Jadi rasanya takut kepada Allah Ta'ala hingga dia membayangkan macam itu. Dan memang betul kalau orang itu mati dan keadaan tidak ada iman, dia akan masuk dalam neraka buat selama-lamanya, tidak akan keluar. Tidak akan keluar buat selama-lama bila masuk di dalam neraka Allah. Wa'iyyazubillah. Jadi itulah yang ditakuti Hasan al-Basri, orang yang soleh, yang kuat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, yang diakui kesolehan dia. Sayyidina Ali pun mengakui akan kesolehan dia. Itu pun masih lagi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lalu ingat kata ulama, seseorang yang tidak merasa takut dia ini mati beriman ke mati kafir, dia kemungkinan mati kafir. Kalau dia tu rasa biasa saja, tak ada rasa takut pun, kalau mati pun ada iman, dia kata. Dia kata kalau dia anggap macam tu, kalau dia mati pun ada iman, boleh jadi dia mati dalam keadaan tidak beriman. Sebab apa? Sebab iman ini mudah. Nabi sebut di akhir zaman, iman tadi keluar tu cukup mudah daripada hati-hati orang, hati-hati manusia. Lebih mudah dari seumpama anak panah keluar daripada busuk panah. Sehingga kawan tidak sedar, pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Dia tidak sedar, hidup dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah min dzalik. Moga-moga Allah Taala kumpulkan kita semua yang ada dalam majlis ini, dan juga ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayang daripada ibu bapa, adik-beradik kita, termasuk di kalangan orang yang diberi iman, dikekalkan mati dalam keadaan iman, dan juga diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah, kita yang tak mampu nak meninggalkan maksiat ataupun terlalu lalai kepada Allah, agar Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat dan dikuatkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang boleh menyebabkan kebatal amal ibadat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma warithna 'ilman nafi'an wa warithna fahman tayyiban.
Allahumma ftah 'alaina abwaaba fahmika kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ibadika shalihin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.